Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ibadah pada waktu susah, dia punya pahala tu berlipat kali ganda Allah kurniakan. Saya pun nak nangis sekejap. Dulu saya pernah terkilan dulu bila saya tengok orang dapat tarawih dekat masjid macam dengan keluarga, tapi saya tak boleh. Sebulan saya tak boleh pasal kena kerja. Dan saya rasa lemak, what kind of father am I? Kalau seseorang tu setelah Ramadan dia lihat amalan dia ada berkurangan sedikit, don't feel disheartened lah, jangan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Wah, panjang klip. Dah Ramadan Cepat sangat dah. Selamat kembali kepada satu lagi episod #Notapis. Saya Natasha Mustafa. Dan saya Anwar Saleh daripada Berita Harian. Wah Anwar, nyanyian tu dah praktis berapa lama dah? Kita dah praktis tahun ni nak tunggu Ramadan. Mana kan dah tiba Ramadan. Tahun ni selalunya orang ada resolutions ataupun goal untuk Ramadan ni. Tahun ni Anwar punya goal apa? Wah, biasanya bulan Ramadan ni orang-orang macam umur saya lah fikir mesti nak kena kuruskan badan lah. Oh ya. Gunakan masa untuk kuruskan badan Of course lah kita nak tingkatkan ibadah tapi kita pun nak selit-selitkan kurangkan nasi, kurangkan garam, kurangkan gula. Mana tahu kita tingkat ibadah boleh pada masa yang sama kurangkan berat badan. Saya macam sambil menyelam minum air gitu. InsyaAllah. Awak pula macam mana Natasha? Saya goal dia tahun ini adalah cuba nak buat tarawih lebih lah bersama keluarga. Bos dia minta cut down work. Dia nak tarawih lebih. Yalah, kita sama-sama lah tolong. Tapi kerja tetap go. Okey, kerja tetap go. Kerja tetap go. Itulah. I mean, macam Anwar cakap, Ramadan tu masa untuk fikirkan tentang ibadah. Betul. Nak cakap pasal tema dia hari ni, kita ada orang yang special. First time dekat sini, dekat Notapis. Yes. Ini dia Deputy Mufti kita, Dr. Aizal Mustafa. Assalamualaikum Dr. Aizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkejut Ustaz tadi dengar Ramadan tiba. Dia pun nak join sekali. Saya dulu memang ahli nasyid juga. So MasyaAllah. Dah cakap dah. Dia pun boleh masuk. Ustaz, test sikit Ustaz. Suara tu boleh. Tak boleh. Dia malam kena bawa tarawih yang kena jaga. kena jaga suara. Dia kena jaga. Kita tak imam, kita tak kisah. Jadi tadi kita ada kongsi rancangan ataupun goal tahun ni. Ustaz ada tak? Your goal, I think it's wonderful untuk meningkatkan amal ibadah. Saya rasa kerana setiap hari ataupun setiap tahun tu sebenarnya masa berjalan. Masa berjalan. Jadi goal saya seharusnya lah Ramadan tahun lalu tu atau sebenarnya tahun ni lebih baik daripada last year lah. That should be our goal lah. Itulah dia. Itu yang kita mahu. Lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Yes. Ada satu hamba Allah pernah tanya kepada saya, Ustaz, setiap tahun ni Ramadan macam sama saja. Ramadan pergi, Ramadan datang, dia macam tak rasa sangat. Betul. Tapi sebenarnya macam mana? Tak ada perubahan ke? Ada dua aspek bagi jawapan. Yang pertama adalah setiap hari, setiap tahun tu sebenarnya ada perubahan. Kerana masa tu berlalu pergi. Setiap hari merupakan peluang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fakta dan realiti. The reality is that kalau Allah dah tetapkan umur kita dah sampai 60 tahun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya semakin hari semakin dekat kita pada saat dan detik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang mukmin ini setiap hari digunakan ataupun setiap peluang yang Allah berikan itu merupakan peluang keemasan untuk diri dia. Dia ambil peluang tersebut, kemudian dia cuba dengan sedaya upaya dia lah. Nah, mungkin ada orang bertanggapan ini saya hanya mampu untuk melaksanakan basic. Sekali lagi saya ulang, yang Allah lihat bukan basic ke yang advance, tapi yang dilihat itu adalah keikhlasan dan pengorbanan. Ada orang tu dia sedekahkan, ada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Peliharalah diri kamu daripada api neraka walaupun dengan setengah daripada sebiji kurma. Apa maksud setengah? So bila kita baca hadis, you need to really understand tau. Kerana Nabi ini bijak. He use words ada maksud tertentu. Kenapa setengah? Awak kalau ambil setengah kurma, awak bagi, jangan cakap setengah kurma, satu biji kurma, you bagi dekat fakir miskin, dia nak terima tak? Dia macam dia tak terima satu je kan? Dia cakap satu je, singkit, nak bagi-bagilah tu kotak dia kan. So maksud setengah sebiji kurma tu apa? Maksudnya adalah sedekah yang kecil, yang mana orang tak pandang pun. Awak sedekahkan $2 kat tabung masjid, tak ada pun media datang ambil, ambil kamera, pakcik ni masukkan tabung $2 kat dalam tabung. Takut Anwar yang pergi sana yang ambil, cik $2 je ke? So sedekah yang kecil ni
Orang tak pandang, tapi siapa yang pandang? Oh. Allah. Sedekah yang kecil ni biasanya orang buat, ada riak ke tak ada? Tak ada. Dia untuk dia memang dia nak bagi ikhlas lillahi ta'ala. Itu maksudnya. Jadi penting adalah awak buat sekadar kemampuan awak dengan keikhlasan. Itu yang Allah lihat. Jadi that's the first part. Setiap hari merupakan peluang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian poin yang kedua yang saya nak sentuh juga adalah mungkin the underlying question adalah bagaimana sebenarnya untuk kita meningkatkan tahap penghayatan kita pada Ramadan. Tu sebenarnya that is actually the question orang nak tanya tu. Macam mana agaknya? What are the tips untuk kita meningkatkan tahap penghayatan kita? Caranya adalah kita ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Majah. Nabi bersabda dengan para sahabat. Ni sahabat Nabi ni. Nabi sering kalau jadi solat, kadang-kadang Nabi kan imam biasa cakap apa, istau luruskan saf. Kadang-kadang Nabi akan katakan kepada mereka, sallu salatal muwaddi'. Solatlah kamu seolah-olah ini solat kamu yang terakhir. Subhanallah. Kita bayangkan kalau kita tahu itu solat kita yang terakhir, macam mana hebat kita nak tunaikan solat tu, betul tak betul? Dengan dia punya salamnya, dengan al-Fatihahnya. So same thing, orang mukmin, so that's the opposite tau. Bila orang mukmin tu dia fikir tentang kematian, bukan semakin pesimistik, tak semangat, tidak. Semakin diingatkan kematian, semakin hebat dia nak beramal. Dia nak buat amalan itu yang terbaik mungkin. Jadi kalau Ramadan ini kita nak buat yang terbaik mungkin, bagaimana caranya? Macam mana setiap hari 30 days punya Ramadan ataupun 29 days Ramadan berpuasa, macam mana kita nak each and every single day tu Allah Subhanahu Wa Taala terima. Kita kalau bagi sedekah, kita jaga keikhlasan kita. Kerana apa? Kerana itu standard yang Nabi perintah. Nabi suruh kita kalau nak buat amalan yang terbaik. Jadi kerana peluang wallahu alam, tak tahu bila datang kan kali yang kedua. Itu yang dapat saya sampaikan. Ni kira kan macam to put it simply every time it's your birthday you are actually 1 year closer to Allah. Yes, that is the reality. And bagi orang mukmin, I mean, you know, saya dulu masa belajar dekat Azhar kena hafal syair. Oi, Bukan bahasa syair pula syair saya. I don't like syair sebenarnya. syair bahasa apa ni? Kena hafal syair Arab, Majnun Laila pula. Wow. Kan? Kena hafal berapa bait, puluhan bait syair. Bait syair, each and every single line dekat Majnun Laila tu disebut nama Laila. Sampai naik muak, tak payah habis Laila saja. But scholars when they interpret ataupun cuba nak membahaskan, tafsirkan syair tu, mereka berkata orang tu kalau cintakan seseorang, dia akan sering sebut nama orang tu kan. Jadi orang mukmin daripada awal kehidupan, when you wake up from your sleep, you sebut nama siapa first? Yang kita diajarkan Nabi, baca doa, kita sebut nama Allah. Kita solat, kalau you nampak ada rezeki kat depan muka you sebut nama apa? Disebut nama dia juga, bismillah. You balik rumah nampak muka anak, muka cucu, cakap Masya Allah, sebut nama dia juga. And nanti right at the end, bila you nak tidur nanti, nama siapa yang you sebut? Nama dia juga. So Saya bangun pagi lain Ustaz. Saya bangun pagi tengok saham dulu. Aku dah bangun belum? Balik rumah. Anak-anak belum mandi. Allah. Astagfirullah. Dia jadi astagfirullah. Aji sebut juga. Dah marah tau. Dah marah sebelum. That's why lah. I think macam Ustaz kata, kita nak kena ingat Allah dulu. Bangun pagi ingat Allah. Baru dia punya emosi semua in-check lah. Mungkin saya rasa ada segelintir masyarakat kita nak dekatkan diri dengan Allah. Tapi tak tahu macam mana. Tapi mungkin orang ataupun rasa macam susah nak dekatkan susah, diri dengan macam, Allah. Aku nak tarawih tapi kena kerja. Aku nak buat ibadah tapi Ada banyak alasan macam lah. dia orang rasa tak cukup lah ibadah dia orang. Dia orang tak rasa yakin bahawa ibadah dia orang tu cukup. Mencukupi. Memandangkan dia orang berdepan dengan banyak masalah hari-hari. Dia orang nak donate juga pasal kadang-kadang government ke atau MUIS kata bayarlah zakat, sedekah, tapi dia orang tengok bank dia orang, alamak macam mana aku nak donate? Aku nak donate. Ini trigger keyakinan dia orang lah. Apa pandangan Ustaz? Kerana ada satu jemaah pernah datang jumpa saya lepas saya kasih ceramah, dia tanya soalan sikit lebih kurang macam inilah. Banyak sangat boleh kita katakan cabaran dalam kehidupan dia. Dia nak buat baik tapi banyak sangat, sama ada kerja dia shift, susah nak solat tahajud, subuh pun kadang-kadang terkejar-kejar, sedekah, zakat jangan cakap lagi lah, low income dan sebagainya. Dua benda saya nak jawab, nak sentuh kat sini. Yang pertama, apabila seseorang itu ada perasaan macam gitu dekat dalam hati dia, maknanya dia ada kesedaran tau. Itu sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kurniakan kepada beliau rasa sedar bahawa diri ni perlu untuk
untuk melakukan kebaikan. That is one, itu benda yang paling mahal tu. Kerana ada orang sepanjang hidup dia tak sedar langsung pun, kan? Tak sedar dah ada cucu, mungkin dah ada cicit pun tetap tak sedar. Tapi bila orang tu ada perasaan macam itu kesedaran yang Allah kurniakan. So that's one good thing. Kemudian yang kedua, ada hadis Nabi SAW, al-ibadatu fil haraj ka hijratun ilayya. Ni luar biasa hadis ni. Ibadah pada waktu susah, Nabi cakap, beribadah pada waktu susah, pahala dia menyamai pahala hijrah kepada Nabi SAW. Maksud dia apa kat sini? Masya Allah. Kita buat benda baik, tapi kita nak buat senang saja kan. Kita nak pergi masjid, tak ada cabaran. Tapi orang ni nak pergi masjid, ada cabaran. Dia nak solat tarawih, ada cabaran. Sampai tak buat solat tarawih, dia buat solat tarawih kat rumah. Dia nak keluarkan sedekah. Kita keluarkan sedekah, duit kita tadi cakap banyak kan kat bank. Alhamdulillah. Orang ni duit dia sikit saja. For him $2 sedekah tu luar biasa. Jadi ibadah pada waktu susah, dia punya pahala tu berlipat kali ganda Allah kurniakan. So that's why lah, paling penting adalah niat. Kalau seseorang tu dah ada niat yang baik, dia nak buat amal kebaikan, insya-Allah buat saja. Allah tak lihat kepada banyak ke sedikit, yang Allah lihat kepada tahap keikhlasan. Yang kedua yang Allah lihat tu adalah tahap pengorbanan. Semakin kuat berkorban, semakin hebat lagi pahalanya. Pause Natasha, kau tidak, saya nangis. Saya pun nak nangis sekejap. Ya Jadi niat tu penting. Dia tak kisahlah kalau berkemampuan ke tak, tapi kalau ada niat nak buat baik itu yang dipandangkan oleh Allah lah. At the end of the day, it's okay. Kalau tak boleh, it's okay. Ada banyak benda lain yang boleh buat kan. Kadang-kadang ada pressure nak meraihkan kebaikan Ramadan ni. Kita pun macam terkejar-kejar sangat. Habis kadang-kadang benda yang perlu ataupun harus dilakukan terbiar pula. Dulu saya pernah terkilan dulu bila saya tengok orang dapat tarawih dekat masjid macam dengan keluarga, tapi saya tak boleh. Sebulan saya tak boleh pasal kena kerja. Saya rasa lemak, what kind of father am I saya rasa tak baik lah, you know. Dan not bagusnya Dr. Aizal dekat sini. Macam ingatkan kita buatlah apa sedaya upaya. Saya tarawih dekat rumah. Dia yang again the importance of placing that intention lah. Niat dekat awal untuk kita buat, untuk kita tunaikan sesuatu amalan tu yang paling penting lah. Kalau tersekat, ada keterbatasan, ada tanggungjawab lain, keperluan yang lain, tetap kita boleh buat benda-benda yang lain, perkara yang kita rasa kita mampu untuk kita laksanakan. Sebagai contoh, jangan kita anggap remeh dengan amalan membagi makan sebagai contoh. Ada orang kerana Nabi kata siapa yang bagi makan, man aftara sha'iman, barang siapa yang bagi makan kepada orang yang berpuasa, dia dapat pahala tu. So maknanya kita carilah peluang-peluang kebaikan itu, apa yang ada untuk kita tambahkan lagi kita punya amalan. Belikan untuk kawan kerja pun kawan boleh kerja juga. Kawan kerja boleh. Kawan kerja pun boleh belikan untuk kita bila tengah kerja. Boleh Anwar. Jadi itu adalah yang perkara yang kita boleh lakukan dalam bulan Ramadan Tapi macam mana kita boleh teruskan lah tabiat yang baik ni lah semua dalam selepas Ramadan. Kadang-kadang kita kejar 29 hari, 30 hari, 10 hari terakhir, lepas tu hari raya. Wah, ingat macam nobody's business. Semua pantai. Macam mana kita boleh teruskan azan maghrib pun lupa tiba-tiba lepas Ramadan. Bila maghrib mengucap tepuk dada. Kau cuma dengar azan maghrib bila Ramadan. Macam mana Ustaz? Dia Ramadan ni tak dapat kita nafikan, dia ada kekuatan dia sendiri. Dia berikan kepada kita macam boleh kita katakan charge lah. Kerana dalam sepanjang setahun tak ada satu bulan pun kita puasa one whole month melainkan Ramadan. Tak ada satu bulan pun yang kita bayar zakat harta, zakat fitrah melainkan Ramadan. Kita bayar buat sedekah, malam kita salat tarawih, salat tahajud, semuanya berlaku pada bulan Ramadan. Jadi tak dapat kita nafikan Ramadan ni ada kekuatan dia tertentu. Jadi oleh itu, my point here is, kalau seseorang tu setelah Ramadan, dia lihat amalan dia ada berkurangan sedikit, don't feel disheartened lah. Jangan rasa putus asa. Kerana itu hakikat insan. Lumrah manusia ni kita perlukan kepada masa untuk kita relax. Perlukan kepada masa untuk kita santai. Jangan rasa putus asa, itu lumrah manusia. Kita perlukan kepada masa untuk kita, boleh kita katakan, kita cool down. Tapi
poin saya yang kedua adalah walaupun kita tidak mampu untuk buat semua amalan dalam Ramadan dekat luar Ramadan, tapi don't leave everything lah. Jangan tinggalkan semua sekaligus. At least kita dah terbiasa dengan puasa sebulan lamanya, kita buat sedikit puasa Isnin Khamis ke, puasa hari Khamis saja ke. Kita dah biasa dengan tarawih. Janganlah langsung tak buat solat malam. Mungkin sebelum subuh kita buat 2 rakaat ke, sebelum kita tidur kita buat witir ke. Jadi kita khatam Al-Quran tu janganlah hanya setahun sekali saja sebagai contoh. Bulan Ramadan saja kan Quran tu kita sentuh. Jadi sepanjang tahun Quran tu kita letak dekat rak-rak pula kan. Dah berdebu pula. Berdebu. Tu kalau tayamum sah, insya-Allah ikut mazhab Syafi'i boleh Tayamum buat. Pasal orang tak baca kan. Sebab tu ada tajuk lagu tu suci dalam debu. Dia suci. Orang tak baca. Tapi berdebu. Jangan kita jadikan hubungan kita dengan Al-Quran macam itu. Dalam Ramadan kita dah baca, kita dengar tarawih, kita cuba untuk buat sedaya upaya kita dekat luar Ramadan. Macam mana kita boleh buat ataupun pastikan apa-apa yang kita buat setiap hari ni boleh jadi ibadah lah in that sense. That's a good question. Sebenarnya semuanya kembali kepada niat. Itu kekuatan Islam. Kerana dengan niat, benda yang biasa bertukar menjadi ibadat. Seorang ayah nampak keluar bawa kerja, mungkin driver ataupun dia kerja, tapi dengan niat-niat dia, hati dia nak kasih nafkah dekat anak, isteri, nak bayar anak dia punya education, so and so forth. Dengan niat tu, benda yang biasa tu bertukar menjadi ibadah. So awak keluar buat podcast ke, whatever that you do, itu kerana niat yang baik untuk cari nafkah tu, maybe to support your family members and so forth, dekat situ dah bertukar menjadi ibadah. Sebab tu ada hadis Nabi, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin tu lebih baik daripada amalan. Ini maksudnya kat sini. Niat tu is very important. Jadi apa-apa yang kita lakukan, niat tu adalah first lah yang kita fikir. Tak kisahlah apa yang kita buat. Ini maknanya kalau bos kasih extra work, extra assignment nak kena tulis, alamak penat. Tapi kalau kita fikir ini adalah untuk kebaikan masyarakat. Jadi ibadah. Jadi ibadah, Ustaz. Kalau podcast kena tambah episod, ibadah. Niatnya. Niat dia penting. Ini tema untuk Ramadan dia agak unik Ya, Dr. Aizah boleh kongsi apa tema Salam SG atau tema Ramadan tahun ni? Jadi tema dia tentang bina keyakinan dan pupuk kebijaksanaan. Tapi sebenarnya saya nak perbetulkan sedikit, dia tema bukan berkaitan dengan Ramadan saja. Tapi ia tema sepanjang tahun. Kita akan cuba selitkan mana yang kena dengan Ramadan, kita akan buat adjustment, dan mana yang kena dengan bulan lain, sebagai contoh mungkin Maulid, mungkin Zulhijjah, nanti kita akan sertakan tema ini juga. Tapi macam kenapa bina keyakinan, pupuk kebijaksanaan? Kalau kita lihat secara realitinya sekarang, awak akan lihat dunia sekarang ni pelbagai sangat ataupun boleh kita katakan permasalahan, ia pergolakan geopolitik yang kita saksikan, sama ada di Timur Tengah dan sebagainya kan. Kita baca berita, kita lihat di akhbar, sama ada di media masa ataupun di social media sekalipun. Jadi segala perkembangan ini kadang-kadang menggusarkan kita. Kita merasa risau, kita rasa sedih, dan kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi huraian yang segera. Jadi itu satu perkembangan yang kita dapat saksikan antarabangsa. Kemudian pada waktu yang sama juga ada isu-isu yang lain juga, sebagai contoh isu perubahan iklim. Ia merupakan suatu realiti yang tak dapat kita nafikan, melainkan seseorang tu tinggal kat bawah tempurung lah kan. Kita tak dapat nafikan ia merupakan suatu perkara yang realiti kehidupan. Pelbagai cabaran-cabaran ini ia sebenarnya memberikan kepada kita suatu boleh kita katakan cabaran. Bagaimana sebenarnya kita nak tangani, macam mana kita nak face masalah ni. Persoalannya adalah apakah agaknya panduan kita untuk berhadapan dengan segala cabaran ni. Apakah panduan daripada agama ni? Kita lihat sebagai contoh firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Allah katakan nak ajak orang kepada jalan Allah, ajak dengan kebijaksanaan, dengan hikmah dan dengan teguran yang baik. Bila saya cakap tentang kebijaksanaan, apa tu kebijaksanaan? Kebijaksanaan adalah suatu keupayaan untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maknanya kalau orang tu dia boleh letakkan sesuatu pada tempatnya, dia ada hikmah lah. Contohnya he knows when to say, bila dia nak cakap, bila dia nak senyap. Itu perlukan kepada wisdom kan. Dia tahu bila dia nak buat dan bila sebenarnya dia abstain, dia jangan buat. Itu merupakan seseorang yang bijak. So that's the first part. Tentang bina keyakinan pula, yakin ini, I mean of course is a kita semua dah tahu tentang maksudnya. Dia adalah kepercayaan dengan bersungguh-sungguh tanpa ada syak. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut kematian itu sebagai yakin. Kan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hendaklah kamu sembah
Tuhan kamu hingga datang kepada kamu keyakinan. Jadi ulama cakap yakin tu apa kat situ? Adalah kematian. Kerana bila orang tu dah mati, dia yakinlah benda yang dulu dia ragu-ragu 50-50, baru dia nampak alamak benda sebenarnya betul lah. Malaikat itu betul, syurga pahala itu betul, dosa dan sebagainya. Bahkan mengapa perlu untuk kita menghayati hikmah dan keyakinan dalam tema kalender Islam pada tahun ini. Tujuannya adalah berhadapan dengan cabaran yang pelbagai ini tentunya memerlukan kepada panduan yang tertentu. Jadi dengan keyakinan, berpaksikan dengan ilmu pengetahuan yang sahih, kita bukan ambil saja maklumat daripada sumber yang tidak sahih, tapi berdasarkan kepada ilmu pengetahuan, insya-Allah semakin yakin seseorang itu untuk buat pertimbangan keputusan yang tertentu. Kemudian dengan juga kebijaksanaan ini dapat meraihkan santun budi bicara. Itu merupakan kesan di sebalik kebijaksanaan. Itu macam mana ni Ustaz? Kalau orang kadang-kadang marah, kita macam tumpukan sangat niat kita nak buat benda tu tapi tak dapat, habis dia marah. Macam mana tu kita nak kontrol perasaan itu? Dia luahkan kat TikTok. Kadang-kadang susah kan nak kontrol tu. Macam Bulan-bulan Ramadan lagi ni. Macam mana? Setiap individu tu berbeza lah. Kita faham. Setiap individu tu berbeza. Bahkan sahabat Nabi pun kalau ada 1000 perangai yang berbeza. Sebab itu nasihat Nabi kepada setiap orang pun berbeza. Ada orang datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, Islam apa yang paling bagus?" Dia kata, "Birrul walidain, kamu buat baik dengan orang tua kamu." Orang yang kedua pula datang kepada Nabi, tanya soalan yang sama, jawapan yang diberi adalah, "Jangan kamu marah." Dan orang yang ketiga datang, Nabi akan kasih jawapan yang berbeza. Semuanya ikut kepada hal keadaan individu tu. Mungkin individu yang kedua tu ada panas baran sedikit. Maka nasihat Nabi kepada beliau adalah, "You don't get angry. Itu Islam yang paling baik untuk awak." Now same thing, kita setiap individu tu tahu keterbatasan masing-masing. What is that one thing yang boleh trigger kita? Dan kita tahu semasa kita nak catat sesuatu dekat social media ke, kita nak cakap sesuatu perkara, kita tahu benda tu okey ataupun tidak okey, Allah suka ataupun tidak. Katakanlah kat depan kita ni ada Nabi SAW, Nabi akan redha ataupun tidak. Kita cakap benda yang kurang elok tu sebagai contoh kan. Maka orang mukmin tu dia buat dia punya pertimbangan sendiri, dia punya own pertimbangan. Kerana firman Allah, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu perkataan pun yang dituturkan. Every single thing yang you cakap, yang you tulis, even kat social media, ladaihi raqibun atid. Ada 2 malaikat yang mencatat. Jadi tak bolehlah orang cakap, "Ustaz, saya pakai gambar kucing kat social media." Mana malaikat kenal? Tak ada. Allah Maha mengetahui. Kan? So biasa macam itu kan, orang main troll je kan. Saya tengok kan macam-macam dia punya trolling sekarang. Secara peribadi rasa tema tahun ni sebenarnya ia merupakan lanjutan bagi tema tahun lalu. Tahun lalu berkaitan dengan sibarkan salam, suburkan salam, sibarkan rahmah. Ia berkaitan dengan rahmah lah, rahmah. Tahun ni berkaitan dengan keyakinan dan kebijaksanaan. Kerana orang yang menyebarkan rahmah, orang yang suka kepada salam, kepada kesejahteraan, sebenarnya orang tu bijak, orang tu pandai. Of course, dia pandai. Kerana why? Kerana rahmah is actually a two-way street. Bak kata pepatah Melayu, sebelah tangan tak boleh bertepuk. Kita ingin rahmat daripada Allah. Kan that's the whole idea kita puasa, kita buat solat, kita bayar zakat, sedekah. Kenapa? Kita nak rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So Nabi berkata, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Siapa yang ada sifat rahmat, Allah akan merahmatinya. So again, saya katakan, di sebelah tangan tak boleh bertepuk. Awak ingin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam diri seseorang tu tidak ada rahmat. Tidak ada rahmat kepada jiran tetangga sebagai contoh. Bergaduh je dengan jiran dia. Tidak ada rahmat kepada binatang. Tidak ada rahmat kepada ibu ayah. Tidak ada rahmat kepada menantu mertua kan. Ada mertua okey, ada dengan menantu asyik gaduh saja kan. Melainkan kalau menantu perangai macam hantu tu, tu lain lah. Na'udzubillah. Ni menantu semua baik. Sini gaduh-gaduh ni semua kan. Jadi orang yang tidak ada rahmat dalam diri, macam mana dapat rahmat daripada Allah? So same thing, orang yang bijak, orang yang pandai tu dia tahu bahawa bila kita buat baik untuk orang lain, kita buat sebarkan rahmat, kita sebarkan kesejahteraan untuk jiran tetangga, untuk masyarakat, sebenarnya bukan orang tu yang memerlukan kepada kita. Bukan fakir miskin memerlukan kepada sedekah kita. Bukan jiran yang memerlukan kepada kita punya ihsan ataupun rahmat, tapi kita yang memerlukan kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. We only doing this for his sake, untuk dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. So that's the whole idea. Jadi Dr. Aizah cakap, rahmah is a two-way street.
So jangan nak gaduh sangat dengan saya kita beramal bersama-sama untuk pastikan podcast Notapis ni kekal dan maju. Kekal dan majulah. Orang kata Ramadan tu adalah masa untuk cultivate tabiat-tabiat yang baik, dan seterusnya lepas Ramadan teruskan tabiat tu. Mungkin kalau tak boleh buat as much as you did dalam bulan Ramadan tu, betul, sikit-sikit pun boleh, no problem. Jadi banyak yang kita bincangkan hari ini dari segi secara individu, bagaimana kita boleh beribadah bersama keluarga, dengan rakan-rakan, dan even kawan sekerja lah. Ibadah ni dia bukan susah. Islam ni senang. Apa yang kita boleh lakukan, kita lakukan. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni, kita cubalah lakukan yang terbaik. Dan dari situ saja, terima kasih kepada Dr. Aizal bersama kami di studio hari ini. Banyak kita belajar ini Nat. Rasa macam dosa semua gugur dia gitu. InsyaAllah. Alright. Kita jumpa lagi dalam podcast seterusnya.